Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Izzuan bin Muhammad Nur, Guru Cemerlang Sains daripada Sekolah SMK Tengku Ampuan Jemaah. Baik, pada hari ini akan membentangkan mengenai produk inovasi saya yang dinamakan sebagai Iced Tea. Baik, sebelum membuka bicara dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama penuh saya ialah Muhammad Izzuan bin Muhammad Nur, berkhidmat sekarang di SMK Tengku Ampuan Jemaah, Kelang Selangor. Dan sekarang mengajar mata pelajaran sains. Okey, hari ini bersama-sama dengan para peserta lain mengikuti sesi pembentangan di E-Chuping Valley National Education Colloquium ECBNEC bagi tahun 2021. Untuk pertama kali ini saya ingin memperkenalkan apakah objektif produk yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Baik, pada umumnya, kajian yang saya lakukan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran inquiry murid dalam pembelajaran sains melalui iSTEAM, buku penyiasatan inquiry dan STEAM. Baik, itu adalah fokus kajian saya yang secara umumnya. Manakala secara khususnya adalah saya ingin menilai keberkesanan iSTEAM ini untuk meningkatkan kefahaman murid dalam pembelajaran sains yang pertama. Yang kedua adalah untuk menilai keberkesanan iSTEAM dalam meningkatkan kemahiran inquiry murid-murid dalam pembelajaran sains. Dan yang ketiga adalah untuk menilai keberkesanan iSTEAM ini untuk menarik minat murid di dalam mempelajari sains. Baik, mengapa iSTEAM? Seperti mana yang kita tahu bahawa soalan PT3 Sains yang berbentuk reka cipta, iaitu soalan nombor 13 dengan 14 pada tahun sebelum 2019, manakala pada tahun 2019 dan ke atas, soalan yang nombor 10 merupakan soalan PT3 Sains yang berbentuk reka cipta, di mana murid-murid perlu merancang langkah eksperimen berdasarkan bahan-bahan yang telah diberi di dalam soalan. Jadi apa yang perlu murid lakukan dalam soalan ini adalah murid akan diberi beberapa gambar bahan, kemudian murid perlu membina langkah untuk menghasilkan produk reka cipta bagi menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan kemudian langkah yang perlu murid cipta itu perlulah logik, juga mengikut turutan bagi membolehkan murid mendapat markah yang maksimum. Namun, bila saya dapati beberapa kelemahan murid apabila saya memeriksa skema ataupun apabila saya memeriksa jawapan murid ini, kita dapati murid tidak dapat memikirkan kegunaan bahan-bahan yang diberikan bagi membina produk ataupun bagi membina reka cipta tersebut. Kemudian yang kedua, murid tidak dapat merancang langkah eksperimen yang secara berturutan dengan secara logik. Contohnya, bahan ini digunakan dahulu, kemudian bahan yang kedua digunakan kemudian, bahan ketiga digunakan kemudian. Jadi berdasarkan pengalaman saya memeriksa kertas jawapan murid dalam PT3 Sains untuk soalan berbentuk reka cipta ini, murid kita didapati tidak dapat mengaitkan bahan-bahan tersebut untuk membuat reka cipta dan menyusun langkah-langkah bagaimana untuk menghasilkan produk berdasarkan bahan yang diberi. Jadi ini merupakan satu kelemahan yang saya dapati agak mengecewakan, sebab soalan ini sebenarnya bahan sudah diberi. Okey, cuma murid perlu memikirkan bagaimana untuk mengolah bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan satu produk reka cipta bagi menyelesaikan masalah yang soalan. Jadi ini adalah beberapa contoh jawapan yang murid beri yang sempat saya semak pada penilaian pra pembikinan iSTEAM ini. Okey, berdasarkan kepada apa yang kita dapati daripada slide ini merupakan soalan sebenar daripada PT3 tahun 2017, dan kita dapati dalam jawapan-jawapan ini murid didapati tidak dapat mengaitkan apakah bahan-bahannya, apakah gunaan bahan-bahan yang diberikan dan bagaimana untuk membina satu produk ataupun satu inovasi berdasarkan bahan-bahan tersebut secara berturutan. Jadi bila kita comparekan antara jawapan murid dengan jawapan skema yang diberikan, maka kita dapati agak duka cita lah sebenarnya. Sepatutnya murid-murid ini dapat memenuhi ataupun menjawab soalan ini dan mendapat markah yang penuh. Okay. Jadi rentetan daripada kelemahan yang saya dapati ini, saya merangka satu penyelesaian ataupun satu intervensi yang berdasarkan pembelajaran secara inquiry. Baik, jadi bagaimana saya menjalankan intervensi dalam projek STEM ini? Okay, murid akan diberi sebuah buku yang
bertajuk iSTEAM, buku pencatatan inquiry dengan STEAM, di mana dalam buku ini terdapat 14 aktiviti yang telah dikategorikan mengikut inquiry pengesahan, inquiry berstruktur, inquiry terbimbing dan inquiry terbuka. Baik, dalam inquiry pengesahan dengan inquiry berstruktur ini, murid-murid telah diberi dengan masalah, bahan-bahan dan langkah yang perlu mereka lakukan ataupun laksanakan berdasarkan bahan-bahan yang diberi. Kemudian daripada hasil aktiviti ini, nanti murid akan dapat mereka cipta satu konsep ataupun kefahaman untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dan pada dua fasa ini, murid-murid dilatih bagaimana untuk menjalankan eksperimen berdasarkan prosedur yang telah diberikan. Kemudian murid juga dilatih untuk bagaimana berkolaborasi dalam kumpulan untuk melaksanakan eksperimen. Juga murid juga dilatih untuk berkomunikasi, bagaimana untuk menerangkan aktiviti yang telah mereka jalankan. Baik, dalam kedua inquiry yang awal ini, murid-murid dilatih daripada fasa engagement sehinggalah kepada fasa evaluation ataupun fasa penilaian. Okey, selepas dua fasa ini murid telah laksanakan, murid akan pergi kepada fasa yang ketiga dinamakan sebagai inquiry terbimbing. Baik, dia pada asalnya adalah 5 langkah yang sama seperti mana dua fasa sebelumnya. Cuma pada fasa inquiry terbimbing ini, murid-murid diberikan masalah dan bahan, namun murid-murid perlu merekakan beberapa langkah berdasarkan bahan yang diberi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dalam soalan. Baik, jadi pada dua fasa yang awal, murid-murid telah dilatih. Jadi insyaAllah pada fasa ketiga itu, inquiry terbimbing ini, murid-murid telah terbiasa bagaimana untuk menjalankan pembelajaran inquiry. Okay. Kemudian pada fasa terbimbing ini atau fasa ketiga ini, murid-murid dapat sudah menguasai apakah kegunaan bahan-bahan tersebut bagi menciptakan langkah-langkah mengikut urutan yang betul. Kemudian murid juga akan menjalankan aktiviti ini secara berkumpulan, secara kolaboratif, kemudian menerangkan apakah hasil eksperimen yang mereka jalankan. Dan pada fasa yang terakhir, itu fasa inquiry terbuka ini, guru akan memberikan tajuk, kemudian murid akan menciptakan masalah, murid akan mencadangkan beberapa bahan yang perlu, kemudian murid akan mencadangkan langkah-langkah yang sepatutnya, juga murid akan melaksanakan apa yang telah mereka rancangkan secara berkumpulan. Kemudian mereka akan menerangkan apakah yang mereka telah lakukan dalam aktiviti tersebut kepada guru. Jadi daripada fasa yang pertama, pengesahan, kemudian inquiry berstruktur, kemudian inquiry terbimbing, kemudian kepada inquiry terbuka, di mana murid-murid dilatih untuk menjalankan kemahiran berfikir aras tinggi bagi menyelesaikan masalah tersebut. Jadi apa kaitan antara aktiviti inquiry ini dengan soalan PT3 yang telah kita bincangkan pada awal tadi? Jadi sekiranya kita boleh lihat pada skrin, aktiviti penerokaan iaitu aktiviti yang kedua di mana murid-murid telah diberi bahan, kemudian murid-murid perlu mencipta langkah-langkah yang sepatutnya secara berurutan bagi menghasilkan satu produk ataupun satu penyelesaian yang sewajarnya. Jadi daripada kaedah ini sebenarnya dia diaplikasikan dalam soalan sebenar PT3. Di mana dalam soalan sebenar ketiga ini, bahan-bahan telah diberikan, murid perlu mereka cipta langkah sahaja bagi menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi adalah diharapkan daripada hasil latihan inquiry ini, murid dapat menjawab soalan PT3 yang berbentuk reka cipta. Pada pendapat saya, untuk melatih kemahiran kepada murid-murid ini bukan pada waktu yang singkat, namun perlukan satu eksplorasi pembelajaran bermakna yang secara jangka masa tertentu, mungkin dalam 3 bulan ke 6 bulan dan seterusnya. Baik, jadi antara yang kita dapat nampak hasil daripada inovasi ini adalah, pertama adalah peningkatan markah penuh soalan PT3 yang berbentuk reka cipta. Okey, pencapaian yang saya sasarkan sebenarnya melebihi sasaran awal. Okey, kita dapati bilangan markah penuh meningkat daripada 9 orang kepada 17 orang, peningkatan sebanyak 14%. Manakala bilangan markah yang mendapat kosong pula pada awalnya adalah seramai 28 orang untuk soalan ini, kemudian dia berkurang kepada 7 orang, iaitu peningkatan sebanyak 40%. Kemudian bila kita latih murid-murid ini secara berkumpulan, okey, kemahiran inquiry ini kita dapati beberapa peningkatan kemahiran inquiry bagi setiap kumpulan dalam rubrik kemahiran inquiry berkumpulan, di mana murid-murid dasar daripada segi pengetahuan, aplikasi pengetahuan, kemahiran kolaborasi, kemahiran komunikasi, kemahiran analitikal dan sebagainya. Jadi bila kita buat
mengikut fasa tersebut kita dapati ada peningkatan yang signifikan kepada kemahiran-kemahiran yang kita kaji dalam inquiry ini. Kemudian juga daripada maklum balas murid mengenai penggunaan ST ini, kita dapati purata bagi setiap item kepuasan murid adalah menghampiri 3 dengan CCMPO menunjukkan nilai 0.1. Juga kita dapati purata bagi item mudah memahami konsep berbanding fakta yang banyak adalah 2.9 dengan CCMPO sebanyak 0.1. Jadi kita dapati bahawa kemahiran eksplorasi murid-murid dalam menguasai konsep dan teori sains adalah lebih baik menggunakan aktiviti hands-on ini, iaitu menggunakan iSTEM ini berbanding dengan mempelajarinya secara teori di dalam kelas. Dan seterusnya didapati penjimatan masa pembelajaran inquiry ini adalah lebih berkesan kepada guru-guru, sebab guru-guru tidak perlu memikirkan langkah-langkah yang sepatutnya mereka buat dalam cuba mengaplikasikan pembelajaran inquiry dalam kelas, di mana aktiviti-aktiviti ini telah disusun dan dirangka secara khusus untuk mengaplikasikan pembelajaran inquiry di dalam kelas. Dan juga kita dapati penjimatan kos bagi bahan bantu belajar inquiry ini adalah lebih baik berbanding buku-buku yang ada di pasaran sekarang. Juga saya melengkapkan buku pencatatan inquiry ini dengan video sokongan aktiviti bagi memberikan panduan kepada guru ataupun kepada murid sekiranya mereka mengalami masalah dalam cuba melaksanakan langkah-langkah yang sepatutnya dan serta aktiviti yang diberikan dalam soalan. Juga sebenarnya iSTEM ini telah di-upgrade ataupun telah ditambah baik, diberikan tambah nilai dalam bentuk courseware, iaitu iSTEM Pro, di mana murid juga boleh menjalankan aktiviti ini secara penggunaan komputer. Aktivitinya sama, cuma dia dalam bentuk courseware. Dan terakhir sekali didapati beberapa aktiviti di dalam iSTEM ini sebenarnya telah menjimatkan kos pembelajaran. Bila kita adaptasikan ataupun bila kita bandingkan dengan aktiviti-aktiviti eksperimen yang ada dalam buku teks, didapati konsep dan teori yang sama ini boleh juga murid pelajari dengan kos yang sangat rendah. Apakah impak yang terdapat dalam inovasi ini? Baik, ini adalah beberapa murid yang saya telah latih daripada tingkatan 3 sehingga tingkatan 5 untuk menjalankan aktiviti iSTEM ini di sekolah. Pada awalnya, pada tahun 2019, mereka memenangi anugerah khas juri dalam Beyond Engineering Challenge, di mana murid mereka cipta satu produk untuk menyelesaikan masalah di ladang kelapa sawit. Kemudian pada tahun yang sama di Pulau Pinang, murid-murid ini mendapat anugerah perak dalam PRES di Universiti Sains Malaysia untuk inovasi yang telah ditambah baik. Dan daripada segi pencapaian nilai dalam PT3, didapati 3 murid yang telah dilatih dalam iSTEM ini menunjukkan grade purata yang lebih baik berbanding pemeriksaan percubaan. Jadi selain daripada digunakan di sekolah, saya juga telah membuat perkongsian iSTEM ini di beberapa kelas yang lain, juga di beberapa sekolah yang lain. Contohnya seperti pelaksanaan iSTEM di kelas yang lain. Penggunaan iSTEM dalam aktiviti KOKO di sekolah pun boleh dilaksanakan kerana bahan-bahan yang diperlukan dalam aktiviti ini adalah mudah didapati. Kemudian ada juga beberapa perkongsian kepada sekolah luar di mana saya berkongsi bagaimana cara untuk kita melaksanakan pembelajaran inquiry bersama dengan guru-guru sains dan matematik di beberapa buah sekolah di sekitar daerah. Baik, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.